Assalamualaikum, salam Jumaat semua. Saya Aziz Husni. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda untuk hari ini di hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Dan sedar tak sedar sebenarnya Haziq, kita dah berada di Jumaat yang terakhir di bulan Februari. Betul. Okey, dan Jumaat ni special tau, Rina. Sebab apa? Sentiasa special. Setiap Jumaat special. Betul. Tapi lagi special hari ni sebab besok hari Sabtu adalah hari yang sangat gemilang untuk semua umat Islam. Hari yang sangat diperlukan untuk kita berdoa. InsyaAllah akan dimakbulkan doa-doa kita di malam Nisfu Syakban. Besok adalah malam 15 Syakban. Okey, dan pastinya juga kami nak bawakan kepada anda hari ini perkongsian selama 1 jam untuk pelbagai pengisian dan juga informasi yang berguna. Hari ini dalam segmen Soal Wang, kita nak bicarakan berkenaan dengan zakat emas. Kita tahu ini adalah satu tuntutan ataupun kewajipan sebagai umat Islam untuk menunaikan zakat. Tetapi fokus hari ini diberikan kepada zakat emas. Apa pemahaman anda sebenarnya tentang macam Rina sendirilah, emas tu pakai ke? Simpan ke ataupun emas digital ke, macam mana? Kalau saya lebih kepada emas perhiasan dan juga emas simpanan. Okey, perhiasan tu pakailah, kira akan pakailah. Tapi macam mana pula? Adakah memang ada peratusan bayarannya untuk pakai hiasannya ataupun peratusan untuk simpanan? Semua kita akan tahu kejap saja lagi, dan juga kita ada cerita mengenai hero, seorang remaja yang menyelamatkan jiran yang menjadi mangsa kebakaran. Tapi sebelum itu, apa kata kita tunjuk kepada anda dulu ni, keadaan cuaca pagi ini sekitar jam 9.20 hingga 10.20 pagi. Kalau boleh kami berikan gambaran kepada anda di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar. Cerah. Cuacanya cerah baik-baik sahaja. Petaling Jaya, Alor-Star, Kota Baru pun sama, Rina. Alhamdulillah cerah pagi ini. Ini kita nak maklumkan jugalah dalam keadaan kita nak berdepan dengan situasi El Nino ini. Kena pastikan anda sentiasa banyak minum air. Jangan keluarlah di kala cuaca panas ini sebab boleh mengganggu kesihatan kita. Cuba untuk pakai pakaian yang lebih sesuai lah kan. Tekak, sakit sangat-sangat bila kita tak minum air masak. Kurang air. Jadi sentiasalah standby air masak, air panas ke, air sejuk, air suam ke apa ke, untuk kita sentiasa hydrated. Sentiasa ada air dalam badan kita. Jadi elakkan, orang kata kurangkan aktiviti-aktiviti luar buat masa sekarang ni. Okey, dan ini adalah berita tular di mana semalam ramai yang kongsikan berita mengenai seorang lelaki, seorang pemandu kereta yang dipukul sehingga meninggal dunia selepas berlaku kemalangan di Taman Pelangi Semenyih 2 Kajang. Okey, dan polis telah pun menahan 5 orang lelaki selepas menerima maklumat pada pukul 9.20 malam mengenai sebuah kemalangan. Sebelum anggota trafik ke lokasi kejadian untuk menyaksikan sendiri ada sebuah kereta Protosaga dipercayai terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan. Ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan situasi ini. Kenapa? Kerana kita melihat bahawa mungkin dalam keadaan ketakutan, mangsa sebenarnya dia tak tahu nak buat apa, dia lari. Dan kemudian tindakan dia itu dikejar oleh individu yang menyebabkan mereka telah memukul dia sehingga maut. Kalau kita lihat kan dalam situasi bila kita takut, kita lari bukan sebab kerana kita nak larikan diri daripada kesalahan, tetapi kita tak tahu nak buat apa kan. Tapi sebagai individu yang menyaksikan kejadian tersebut, wajarkah sebenarnya tindakan ini untuk kita lakukan sehingga menyebabkan hilang satu nyawa? Dan kalau kita lihat sebenarnya secara tidak langsung juga peringatan untuk diri sendiri. Kalau berlaku kejadian, kalau anda tak tahu nak buat apa, nak lari-lari ke tempat yang selamat. Contoh di balai polis ataupun balai bomba dan sebagainya. Tetapi anda juga, kita nak ingatkanlah daripada seawal kecil, boleh juga siapkan diri anak-anak ini dengan orang kata ilmu pertahankan diri. Kan? Sebagai bukan untuk kita nak cari gaduh sebagainya, tapi untuk pertahankan diri kita sekurang-kurangnya. Kalau ada situasi tidak diingini berlaku, kita boleh selamatkan. Apa yang perlu dilakukan? Kan? Dan kalau kita tengok keadaan ini, kejadian ini, lelaki sebut ditarik, diikat dan dipukul. Jadi tidak wajar sebenarnya tindakan itu, dan kenapa harus dipukul sehingga meninggal dunia juga. Jadi itu adalah update terkini mengenai kes ini. Nanti kita akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi itu antara berita yang tular semalam di media sosial. Okey, tadi awak dah sebut tentang kita nak berbicara berkenaan dengan seorang hero remaja lah ya. Inilah hero remaja sebenar. Baru berusia 13 nak menginjak ke 14 tahun, tetapi siapa sangka mempunyai semangat wajah yang sangat tinggi
boleh mengambil tindakan yang sangat pantas untuk menyelamatkan nyawa daripada menjadi mangsa kebakaran. Kami nak kongsikan kisah menarik ini. Yes, apa kata jom kita tengok sedikit kisah adik Adib Haikal. Silakan. Tindakan pantas seorang remaja membuat panggilan kecemasan berjaya menyelamatkan 6 beradik berusia 2 hingga 11 tahun yang nyaris maut akibat terperangkap dalam kebakaran di Damansara Damai, Selangor. Muhammad Adib Haikal Nur Effendi, 14 tahun berkata, dia bertindak sedemikian sejurus terlihat kepulan asap dari kediaman jirannya itu sekitar jam 11 pagi. Muhammad Adib Haikal Nur Effendi merupakan anak kedua dari 6 adik-beradik berusia 13 tahun dan memiliki perwatakan yang disenangi ramai, khususnya dalam kalangan rakan sekolah dan keluarga. Apa yang lebih menarik, Adib juga turut aktif dalam bola sepak hingga mewakili kelab Sungai Buloh. Siapa sangka nyawa 6 beradik yang nyaris maut terperangkap dalam apartmen di Damansara Damai baru-baru ini sempat diselamatkan berkat panggilan anak muda yang berani ini. Sudah pasti ini wajar dijadikan contoh dan inspirasi buat semua. Kisah inspirasi pagi ini dia hero kita Muhammad Adib Haikal Nur Effendi ditemani bapanya Cik Nur Effendi Muhammad Milin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hero remaja. Dah lah handsome, kacak bergaya. Tapi bila tengok ayahnya, lagi hero remaja. Okey, tapi apapun kita nak ucapkan tahniah di atas tindakan adik-adik sendiri dalam satu situasi yang sangat-sangat genting, boleh memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan jirannya dan boleh menghubungi pihak bomba dengan pantas apabila melihat kepulan asap di rumah jirannya. Jadi mungkin adik-adik boleh cerita sendiri keadaan sewaktu itu. Bagaimana boleh nampak kebakaran tu? Semasa saya balik daripada sekolah, daripada kedai, saya nampak kepulan asap di depan rumah saya. Okey. Lepas tu saya tengok dalam rumah itu ada 6 adik-beradik yang terperangkap. Saya cuba untuk menyelamatkannya tapi tak boleh sebab nak masuk rumah tu kunci ada pagar. Pagar terkunci. Pagar terkunci. Saya tidak boleh masuk. Saya call terus bomba. Lepas tu saya Memang call. Ingat nombor bomba? Saya ingat itu daripada kelab daripada sekolah. Dia ajar. Lepas tu saya call dalam 5 minit macam tu polis sampai. Polis pun tidak boleh dapat masuk sebab mangga lah. Lepas tu dalam situasi tu, masa tu yang 6 mangsa yang dekat dalam tu memang dah sedar bangun ke macam mana? Memang diorang dah tolong nak simbah air tu lah. Dah simbah api tu sampai nak terpadam lah. Okey. Lepas tu saya dah tolong call bomba semua. Bomba sampai, bomba potong grill. Lepas tu bomba selamatkan lah masuk. So, dapatlah selamatkan kena 6 tu. Tapi masa situasi tu terjadi, mesti adik-adik dengar jeritan-jeritan. Dengar. Kan mestilah dengar ketakutan situasi tu. Adik-adik sendiri takut tak? Takut juga. Takut juga. Ya, takutlah tak dapat selamatkan dia orang kan. Okey, jadi Encik Effendi pula. Di mana sewaktu kejadian? Sewaktu kejadian saya berada di luar sebab membeli kelengkapan baju sekolah-sekolah anak lah. Sebab kebetulan hari itu Adib tak ikut sebab dia ada latihan bola. So pagi itu dia ada latihan bola. So saya pergi dengan wife dengan yang sekecil lah. So daripada situ bila kita dapat panggilan daripada Adib mengatakan jiran rumah terbakar. So kita memang jadi panik lah untuk seketika kan. Sebab kita takut lita pintas akan melibatkan besar lagi dan kemungkinan rumah kita pun api marak boleh libatkan. Ya betul. So itu yang jadi panik untuk seketika lah waktu dia telefon tu. Tapi alhamdulillah sebab keberanian dia jugalah mungkin bomba cepat sampai dan dapat handle daripada merebak. Kedudukan ke rumah Cik Effendi sendiri dengan rumah jiran yang terbakar ni adakah dekat atau macam mana? Ya, betul-betul dekat. Depan pintu lah senang cerita. Okey. Depan pintu. Memang kenal lah jiran. Ya, betul. Kenal. Dan kebetulan hari itu adalah dia punya suami kebetulan sakit. Sakit dan dia
menghantar pergi ke klinik lah. Ya. Tapi sebab kami tak ada dekat rumah, mungkin dia tak dapat tinggalkan pesan. Betul. Sebab selalunya kalau dia walaupun pergi kedai, dia akan inform isteri untuk tengok-tengokkanlah anak dia kan. Sebab dia mungkin tak ada pengasuh dan dekat situ anak-anak pun masih kecil. So mungkin dia paksa kunci rumah tu untuk seketika. Sebab suami dikatakan tak sihat kan? Dan itulah guna jiran. Betul. Kan? Berbaik dengan jiran. Berbaik dengan jiran itu sangat-sangat penting. Kita sebenarnya bersama dengan Puan Dewi Langgiswari Siva merupakan mangsa kebakaran yang sudah pun berada di talian. Selamat pagi Puan Dewi. Selamat pagi. Okey, berdasarkan kepada cerita yang dikongsikan oleh adik-adik dan juga Encik Effendi ni, kita melihat situasi bagaimana sebenarnya kebakaran ini boleh berlaku. Waktu dan ketika itu kabarnya Puan Devi bawa suami ke klinik ya, betul? Ya, betul. Mungkin boleh cerita sikitlah. Bila dah pergi klinik kan tinggal anak-anak dalam rumah, pintu berkunci, dapat tahu pula berlaku kebakaran. Macam mana Puan Devi boleh dapat tahu dan bagaimana tindakan Puan Devi selepas tu? Pagi tu, I juga pergi klinik bawa suami. Tiba-tiba, dia call je India. Dia call, dia kata, bomba dah sampai, polisi dah sampai. Kenapa ni? Dah jadi apa? I cakap, I tak ada luar. Dia bawa suami pergi klinik lah. Lepas tu, dia kata, bomba dah sampai. Awak cuba datang dulu sini. Lepas tu, tiba-tiba, I balik, tengok anak saya dah bakar sofa. Bomba dah sampai, polis pun dah sampai. Maksudnya kejadian itu berlaku disebabkan anak-anak bermain dengan api lah ni. Dia main gas. Dia buka gas, dia ambil kotak, lepas tu dia kasih bakar, taruh atas sofa. So dah tahulah punca keadaan sebenarnya. Jadi bila berlaku perkara itu dan tahu pula adik-adik telefon bomba dengan pantas, ada tak Puan Devi jumpa dengan keluarga adik untuk bertanyakan keadaan sebenar sewaktu itu bagaimana? Masa tu dah panik dah. Dah masuk rumah dia dah panik dah. Ya. Dah tak terfikir apa dah kan? Tapi tak boleh fikir. Lepas tu tanya siapa yang call. Jiran kata ni anak jiran saya yang call. Bagi tahu. Tapi sebelum keluar rumah, ada tak pesan dengan anak-anak supaya tak bermain dengan api? Tinggalkan. Saya selalu pesan. Ini keadaan rumah sebenarnya ya selepas kebakaran tu ya. Dengan satu tindakan kecil ya, bermain dengan api telah pun menyebabkan kebakaran yang besar. Jadi bagaimana Puan Dewi sekarang ini tinggal di sana lagi ataupun rumah tu tak boleh nak buat masa ni tak boleh tinggal? Saya tinggal sana juga tapi sekarang saya dekat hospital. Dari keadaan suami bagaimana lepas dah tahu situasi itu? Dia masih sekarang dekat hospital juga. Masih lagi. Okey. Jadi sekarang ni anak-anak berada di mana? Dia ada dekat rumah saudara. Rumah saudara. Maknanya rumah tu tak ada orang tinggal lah sekarang ni Okey, jadi banyak juga sebenarnya nak di-repair tu. Puan Devi. Banyak nak di-repair di sana. Adik-adik sebagai seorang remaja kan? Yang baru nak masuk umur 14 tahun. Kami percaya tidak semua orang ada keberanian ataupun boleh ada tindakan pantas untuk lakukan apa yang adik-adik dah lakukan sebenarnya. Apa yang adik boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang sebaya kan, kalau berlaku situasi-situasi yang tak diingini ni, bagaimana kita perlu ada rasa tanggungjawab seperti adik sendiri? Apa boleh nasihatkan ke kawan-kawan yang sebaya? Kalau ada kecemasan yang kita tidak boleh nak buat sendiri, call lah bomba ataupun polis untuk tolong kita menyelamatkan benda yang kita tak boleh nak buat. Tadi adik sebut di sekolah dapat tahu kan, adakah masuk kelab beruniform ataupun sebagainya dapat tahu masuk kadet polis. Oh, kadet polis. So dekat situ memang dia dah bagi nombor-nombor kecemasan untuk digunakan apabila berlaku kecemasan. Tapi bila lepas berlaku kejadian ni kan adik-adik tular dekat social media kan apa semua. Jadi bila pergi ke sekolah tu, ada tak cikgu-cikgu, kawan-kawan semua sedar mengenai keadaan tu? Yang tadi tu. Tak ada yang tahu. Sebab cuti sekolah. Oh, cuti sekolah je sekarang. Awak ni mimpi anak saya sekolah. Oh, sekolah tadika sekolah.
Saya pun anak saya sekolah. Apa faham anak masih kecil lagi kan. Anak saya masuk tadika. Rupanya cuti sekarang. Best lah korang ya. Cik Effendi, mungkin Cik Effendi juga boleh kongsikan kan perlunya jugalah dari segi orang kata untuk ibu bapa sendiri memberi pendedahan ilmu kepada anak-anak berkenaan dengan tragedi ataupun situasi yang boleh berlaku dan apa yang perlu mereka lakukan. Sebagai ibu bapa, sebenarnya benda ni memang alert dan anak-anak kena tahu yang mana bahaya dan yang mana selamat. Sebab kalau dari punca api memang boleh melibatkan nyawa, baik kena terangkanlah pada anak untuk elakkan daripada bermain dengan api atau bermain dengan air. Sebab api walaupun kecil dia kawan, tapi bila dah besar dia menjadi lawan. Itulah dia. Jadi Puan Dewi masih lagi berada di talian bersama kita. Jadi Puan Dewi, mungkin Puan Dewi dah pun nasihatkan anak-anak Puan Dewi disebabkan kejadian itu. Mungkin apa yang telah pun Puan Dewi nasihatkan kepada anak, mungkin boleh kongsikan kepada kita? Jangan main api, dah bahaya. Kita saja nak main pun tak payahlah. Tak main dah, cukup. Anak saya yang sekarang buat pun semua dah panik, tengah panik juga. Sekejap pun dah tak boleh biar dekat rumah. Jadi anak-anak semua sekarang dah sedarlah apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, memang. Mereka dah pun sedar, ya. Baik, kita bersyukur sebenarnya anak-anak Puan Devi pun selamat dan ini juga peringatan untuk semua penonton yang mempunyai anak-anak kecil kan. Kalau boleh jangan biarkan mereka bersendirian. Kadang-kadang kita dah nasihatkan pun, tapi biasalah budak-budak kan. Betul. Nakal dia tu. Terima kasih juga kepada adik-adik. Sebelum nak berakhir nak tanya sikit, bila besar nak jadi apa? Jadi polis. Oh, satu baguslah. masuk kadet polis kan. Tapi saya tahu satu lagi minat dia. Tadi tengah borak-borak, dia cakap dia adalah seorang pemain bola sepak sekolah. Nampak gaya pun dah tahu dah. So maknanya fit lah badannya kan. Ayahnya pun dia macam mana? Ayah kan. Main apa? Main posisi apa? Midfield. Midfield. Siapa pemain pilihan awak? Favorite? Arif Aiman. Arif Aiman winger lah. Abang Fendi sendiri memang main bola ke? Dulu main bola lah. Tapi sekarang dah... Kenapa tak main? Sebab kesuntukan masa. Pasal masa. Tapi kita pun kesuntukan masa juga sebenarnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Fendi dan juga adik-adik di dan juga Puan Dewi. Terima kasih. Terima kasih Puan Dewi dan terima kasih kepada semua yang menasihati anak-anak supaya tidak bermain dengan api. Itulah bahayanya bermain dengan api. Macam Encik Fendi cakapkan tadi, bermain dengan api ni kecil-kecil kawan, besar-besar menjadi lawan. Dan juga bagaimana kebaikannya apabila kita beradab dan juga baik bersama jiran. Hidup berjiran ni penting. Kadang-kadang bila ramai jiran ni, itulah kelebihan dia. Jangan sombong dengan jiran ya. Sebab nanti kalau susah, tak ada orang nak tolong. Cakap elok-elok lah dengan jiran kita. Jadi itulah dia kisah inspirasi seorang remaja menyelamatkan jiran mangsa kebakaran. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kita ada cerita mengenai zakat emas. Semuanya dalam segmen Soal Wang di MHI. Nampak emas. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami di MHI. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bincang zakat emas dalam segmen Soal Wang. Kalau cerita tentang zakat ni, kita tahu tanggungjawab sebagai umat Islam untuk menunaikan zakat. Tetapi bila menyentuh tentang zakat emas ini, kita tahu kategori-kategori emasnya. Betul. Dan bagaimana pula anda melakukan pengiraan untuk menunaikan zakat emas? Ada yang gunakan emas sebagai perhiasan, ada yang gunakan sebagai simpanan dan juga menggunakan emas sebagai pelaburan. Jadi emas itu memang cantik. Emas itu memang kalau wanita-wanita melihat emas itu rasa macam nak beli semua. Tapi anda kena belajar kan, emas ni ada zakatnya. Berapa peratusannya. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Fuada Johari, Timbalan Dekan Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam, Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih jemput. Terima kasih juga bersama kami di MHI pagi ini. Pagi-pagi kita dah nak cerita pasal zakat emas. Permulaannya pastinya
boleh terangkan kepada penonton Malaysia terlebih dahulu, Prof, berkenaan dengan zakat emas ini. Kenapa kita perlu zakatkan emas? Masya Allah. Terima kasih. Pertama, sebelum kita pergi lanjut kepada definisi zakat emas itu sendiri, saya nak bawakan satu senario. Okey. Dua sahabat A dan sahabat B. Baik. Okey. Berjumpa semula setelah 20 tahun graduasi. Dia orang pun sembang-sembang satu kafe, lepas tu sembang-sembang. Lepas 10 tahun ni kan nak tanya kan, you punya gaji berapa? Tak berani. Indirectly. Jadi A ni, dia keluarkan purse, di purse dia berderetan kad kredit. Wow, kan? Jadi sahabat B ni pula dia kata, wah, kad kredit banyak. Orang yang banyak kad kredit, platinum, premium semua tu macam pendapatan tinggi. Nampak kaya. And sahabat B ni wah, banyak kad kredit kau ni. Saya dah lama tak pakai kad kredit. Saya dah hapus dah. Pakai debit je sekarang ni. Cuma nak tanyalah, sebulan bayar zakat berapa Makan dalam tu. Makan dalam. Sahabat A pun tutup saya terlupalah pasal zakat. Jadi itu yang kita nak kaitkan dengan zakat emas hari ini. Cerita pasal zakat ni ada banyak. Betul. Kalau cerita pasal pendapatan dia adalah zakat pendapatan, zakat harta. Jadi emas ni di bawah kategori zakat harta lah. Betul. Okey. Jadi seterusnya saya nak terangkan apakah maksud emas ni kan? Seperti mana yang Cik Haziq dan Cik Azina terangkan tadi, emas ni disukai. In fact, emas ni adalah logam yang bernilai. In fact, nilai dia bertukar setiap hari. Kadang-kadang ada setengah tu setiap 20 minit. Jadi, zakat ni dikenakan adalah kerana seseorang yang memiliki emas wajib membayar zakat setelah cukup nisab dan haul. Kalau kita lihat pada slide tersebut tu, di bawah tu ada dalil wajib zakat. Kalau baca surah At-Taubah ayat 34 tu, Masya Allah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا تُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah sebut siapa yang ada emas tak bayar zakat akan diazab dengan azab yang pedih. Itu ayat Quran sebut tu. Masya Allah. Jadi saya sukalah MHI hari ini menjemput untuk bagi tahu tentang zakat emas. Jadi kita ni ada emas. Tapi adakah kita tahu dari segi syariat kita kena bayar zakat emas? Tapi emas mana yang perlu dizakatkan? Okey, itu soalan yang sangat menarik, soalan advance tu. Okey, seterusnya kalau kita tengok next slide tu adalah hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa dari segi syariatnya kalau tak membayar zakat emas tu dikatakan emas yang kita miliki itu akan menjadi kepingan-kepingan api membakar kita di hari akhirat dan akan berulang dipanaskan semula. Kalau sejuk dipanaskan lagi diseksakan sehingga 50 tahun. 50 tahun akhirat tak sama macam 50 tahun di dunia. Dikatakan 1 tahun untuk umpama 1000 hari di Malaysia, di dunia. Di dunia lah. Okey, saya tak nak teraskan tu, kita mungkin panjang lagi kan. Next, kalau kita tengok kat situ kalau kita tengok emas ni ada banyak jenis. Antaranya kita tahu jongkong emas. Betul. Biji emas ni yang betul-betul biji tu lah kan. Korek-korek tanah tiba-tiba dapat. Betul. Kan. Kemudian wang emas, barang-barang perhiasan kadang-kadang ada setengah orang ni barang perhiasan rumah pun emas. Salut emas. Kadang-kadang salut emas, kadang-kadang betul emas. Jadi itu pun kena kira. Okey. Kemudian barang kemas perempuan yang tidak digunakan, barang kemas perempuan yang melebihi uruf semasa. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada hadis Nabi seterusnya adalah Rasulullah menyebut tidak wajib ke atas kamu sesuatu emas sehingga kamu memiliki 20 dinar iaitu 85 gram. Dan setelah cukup haul. Sekiranya sesuatu individu itu dapat memiliki 20 dinar ataupun cukup haul, wajiblah zakat padanya setengah dinar, 1/2 dinar ataupun 2.5% daripada emas. Jadi berbalik kepada soalan tersebut, kita ada untuk hari ini kita topik pada 3 saja sebab itu yang biasa kita miliki. Baik. Emas perhiasan, emas jongkong dan emas pelaburan. Kita selalu dengar emas perhiasan dengan emas jongkong, emas pelaburan macam mana pula? So 3 benda ni sangat penting untuk zakat emas. Jadi kita akan terangkan Okey, yang pertama saya nak terangkan tentang zakat ataupun tentang jongkong emas. Jongkong emas ni kalau kita tengok jongkong emas ni nisab dia yang kena zakat adalah 85 gram. Kalau kita ada jongkong emas tu kan, bullion ke whatever it is, sebutlah apa-apa nama pun, asalkan jongkong emas, sedikit tu, cukup 85 gram,
kena zakat. Kena zakat. Lebih 86 gram dah kena zakat dah. Okey. Tapi dari segi masa, bila sebenarnya kita nak kena bayar zakat emas ni? Sebab kita dah tahu kadang-kadang bila kita membeli emas ni, waktu itu kita ada resit dan simpanannya, berapa nilainya semua. Tapi bila dah lama-lama kan doktor, mungkin dah hilang resit sebagainya, kita dah tak tahu nilai berat emas tu. Kita nak tahu bagaimana dan juga bila masa yang sesuai untuk kita zakatkan. Ya. Kalau ikutkan dari segi syariat, cukup setahun kita wajib zakat. Tapi kalau di Malaysia, dari segi practicality Malaysia ni, kita alhamdulillah lah, kita sangat bersyukur di Malaysia kita ada rebate emas. Jadi biasanya kalau rebate emas tu, kalau cukup setahun, biasanya di akhir tahun tu kita akan tunaikan zakat emas supaya kita dapat rebate untuk cukai pada next year. Jadi kalau nak disiplin, buat je akhir tahun ataupun tengah tahun, awal tahun. Kalau ada catatan lagi baiklah. Maksudnya beli Januari 30, catatan cukup Januari 29 tahun hadapan, cukup setahun bayar zakat. Tapi kita ni kadang-kadang beli emas, kita tak buat catatan kan. Cukup setahun. Kita anggaplah cukup setahun. Kita tu bayar zakat. Itu emas jongkong tadi. Emas jongkong. Emas perhiasan pula. Okey, dah ada extra ni. Dah keluar dekat slide tu dah. Okey. Sekarang kat mana kita? Okey. Ya, dah keluar emas perhiasan. Okey. Tadi saya tak habis lagi cara pengiraan emas jongkong tadi. Silakan. 85 gram, lebih 85 gram darab dengan nilai emas semasa. Kalau tengok hari ini saya rujuk kepada emas semasa. Okey, emas semasa ni hari ini saja kalau kita lihat harga emas 310 ataupun $65 per gram, 1 gram. Tetapi sebab emas ni kita kena harga setahun, jadi pemurataan harga nilai untuk setahun yang lepas secara purata tahun lepas, sebab dia bertukar setiap hari, kita ambil 285 per gram. Jadi kalau kita lihat pada slide yang ketujuh tadi, kalau kita tengok pengiraan tu, katakanlah kita ada 150 gram jongkong emas, 150 gram jongkong emas darab dengan RM284 per gram nilainya, darab dengan 2.5%. Yang warna oranye bawah tu, kita dikenakan zakat RM1,065. Itu kalau jongkong emas, cara pengiraan dia. Simple je. Lebih 85 kena zakat, darab dengan nilai hari ini 1 gram, nilai semasa 1 gram, kemudian darab dengan 2.5%, which is 1/2 dinar tadi. Okey, next. Untuk emas perhiasan. Ini yang Haziq tak sabar sebenarnya, doktor. Okey, untuk emas perhiasan ni, sebenarnya kalau emas tu dipakai oleh wanita, dia tak kena zakat pun. Kecuali yang pertama disimpan kena zakat. Yang kedua, telah melebihi uruf. Kalau dia melebihi uruf, dia dikenakan zakat. Dan setiap negeri itu ada uruf-uruf yang beza. Sebelum tu apa maksud uruf tu tadi? Uruf tu adalah nilai setempat, nilai negeri. Okey, di Malaysia ni ada 14 negeri yang dikelola oleh ni contohnya dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi kita kena rujuk kepada negeri Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Berapakah uruf semasa? Kalau kita tengok di slide tersebut wilayah persekutuan 800 gram. Kalau kita pakai emas lebih 800 gram, kita kena zakat. 800 gram tu sekilo tu badan. Berat tu. Berat tu. Sungguh berat. Jadi itu dikenakan. Cuma uniknya, setiap negeri ni unik. Di Malaysia ni kita ada keunikan sendiri. Setiap negeri ada pelbagai uruf dan juga ada kelainan pengiraan. Kenapa kelainan tu? Sebab itulah syariah. Syariah tu sangat dinamik. Dia sangat dinamik, sangat cantik di setiap negeri. Jadi kita kena merujuk pada orang pakar. Kita kena merujuk orang pakar emas, kita kena merujuk pada pakar syariah. Jadi kalau di wilayah persekutuan tu 800 gram, pakai ni sampai sekilo, tetap kena. Tetap kena. Jadi dan di wilayah persekutuan pengiraan zakat tu keseluruhan dikira. Kalau pakai sekilo, sekilo tu darab dengan nilai emas hari ini 284, darab dengan 2.5. Contoh kita ambil Johor pula 425 gram. Johor 425 gram. Okey, jadi kalau lebih 425 gram yang dipakai, dikenakan zakat. Baru kena zakat. Nilai RM425 darab dengan nilai hari ini 284, darab dengan 2.5. Okey. Alright. Okey. Kita nak tahu juga emas perhiasan ni kalau kebiasaannya lah kan orang-orang perempuan ni Haziq setiap tahun nak beli emas. Tukar-tukar. Nak tukar-tukar maklumlah raya nak barang baru. Tetapi yang pakainya satu, yang simpannya tu banyak. Kita nak tahu juga kadang-kadang adakah benar yang mengatakan kalau emas yang kita gunakan sebagai perhiasan walaupun kita tak pakai dia tapi kita letak je kat tangan tu
sekurang-kurangnya kita dah tak perlu nak bayar zakat emas. Ya, betul. Sekurang-kurangnya ditukar-tukar pakai, diletak tu pakai lah kan. Maksudnya pakai dalam beberapa saat lah. Beberapa saat. Ya, macam tengok kat macam cermin. hilah pula kan. Macam pakai. 10 saat dia buka macam tu. Itu masuk, Rina. Ya, sebab ada juga yang mengatakan perempuan ni. Sebab kita nakkan pemahaman. Memang situasi ni kalau orang dengar macam mustahil, tapi sebenarnya ada yang juga beli emas, dia sayang nak pakai. Adakah sebenarnya yang tak pakai ni juga perlu untuk kita zakatkan? Ya. Yang tak pakai tu perlu zakat. Yang tak pakai tu had dia 85 gram je. Yang pakai ni had dia 800 gram. 800 gram. Jadi sebab tu ada setengah perempuan ni kreatif. Alamak, kalau disimpan lebih 85 kena gram. Kan tak dipakai. Jadi dia pun kreatif pakai. Tapi sebenarnya dia bukan masalah pakai tak pakai, bayar tak bayar. Yeah. Sebenarnya kita ni sebagai Muslim, zakat ni sepatutnya sebagai satu inspirasi ataupun motivasi. Yeah. Sebenarnya kita ada zakat, kita ada emas ni, lagi kita nak bayar zakat. Jadi janganlah fikir kena pakai 10 saat dan tak kena zakat. Kalau boleh, bayarlah zakat. Yeah. 10 saat itu situasi lain. Contoh situasi saya pula, emas tu putus. Dia tak boleh nak pakai. Dia nak pakai. Tapi emas tu putus. Macam mana nak pakai kan? Jadi... Oh, tak betul kan? nak pergi betulkan pula, mungkin masa tu duit tengah tak banyak. Jadi bila emas tu rosak, contoh kita ambil contoh emas tu rosak tak ataupun pakai lah putus, ni. tak pakai. Jadi emas tu juga dia kenakan zakat? Ya, kalau dia melebihi 85 gram, dia dikenakan zakat. Walaupun rosak. Walaupun rosak. Emas walaupun rosak tetap bernilai. Tetap emas. Tetap emas. Okey, kita nak tahu bila kita lihat seolah-olah membayar zakat emas ini ada kepentingan yang tersendiri. Boleh Doktor kongsikan? Yalah, zakat emas ni satu, yalah. Saya cerita tadi kalau dari segi syariah, dari segi kita sebut dalam Al-Quran, kalau tak bayar zakat tu dikenakan azab. Ataupun kalau di hadis tu katakan akan diseksa. Tapi emas ni sebenarnya kalau kita simpan terlalu banyak pun sebagai satu bebanan. Jadi kan bebanan satu, paling teruk lagi kalau dicuri kan, dan sebagainya. Jadi pembayaran zakat tu kepentingannya adalah untuk kita kata menyucikan, memakmurkan, menyuburkan harta kita. Kita tahu harta kita. Jadi kita tahu bila kita ada banyak harta zakat, kita ada banyak emas, dengan membayar zakat kita tak rasa kita ni terlampau hamba kepada harta. Emas ni kadang-kadang dia ada penyakit tau. Sayang kan, terlampau sayang. Jadi perkataan sayang, terlampau cinta, terlampau suka, kadang-kadang pada ekstrim dia menjadi hamba kepada harta. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak bersihkan hati kita supaya dengan membayar zakat, emas tu adalah logam saja. Menyucikan. Logam yang kebetulan kita diberi amanah, kan, diberi amanah untuk menyimpan harta yang bernilai begitu syukur. Jadi dengan kesyukuran tu kita membayar zakat supaya zakat itu diberi kepada orang yang lebih memerlukan. Ada 8 asnaf yang memerlukan. Ya, tapi ada 2 benda lagi, Prof. Okey, kita letak yang pertama dulu lah. Emas dia ada 2, kalau emas piasan ni lah, dia ada 2 warna. Ada satu tu emas memang emas sejati, emas yang memang gold. Ada satu lagi emas putih. Adakah emas putih itu pun akan dikenakan zakat sama macam emas yang gold tadi? Nama emas pun emas kan? Kena jugalah tu. Kena juga. Cuma dia ada dari segi practicality, dari segi praktikal, dia ada berbeza setiap negeri. Kalau di Selangor dia memang senaraikan jenis-jenis logam tu. 916, 917, 913, 913 termasuklah emas yang emas putih dan sebagainya. Dan emas ni pula dia kena rujuk kepada pakar emas lah. Ada kadang-kadang kita nak cakap je emas putih tapi dia bukan emas pun. It's a platinum, it's something silver, whatever it is, silver for sure. Kalau silver dia ada zakat lain. Ada zakat silver. Zakat silver. Itu kena topik lain. Kita kena jemput Prof lagi sekali nanti. Kena topik lain. Itu zakat perak pula. Jadi kita kena rujuk. Kadang-kadang pusat zakat sekarang pun dah banyak kemudahan. Kita boleh rujuk dekat website saja. In fact kita boleh masuk, dia ada kalkulator. Kita masukkan saja logam yang kita nak mention tu, dia akan keluarkan kalkulator. Cuma kalau tak sure zakat emas putih tu adakah emas ataupun kita dia cakap emas putih tapi bukan emas, kita kena check. Jadi perlunya kita check, double check. This is emas betul-betul gold ataupun is sebenarnya bukan emas, is logam yang lain, platinum ke, yang sebenarnya setengah-setengah negeri dia tak chargekan zakat kepada platinum, belum lagi lah, contohnya begitu. Jadi ada, kalau kita rujuk kepada website tertentu, contohnya Selangor, dia memang senaraikan dah jenis-jenis logam. Memang sendiri ada, kita kena cakna lah, kita kena tahu. Doktor, kita juga tadi dah sentuh tentang jongkong emas, emas perhiasan, nak tahu juga emas pelaburan ni. Ya,
Masya Allah. Emas pelaburan ni sebenarnya sangat sensasi. Emas pelaburan ni satu topik je sebenarnya. Okay. Cuma nasihat saya dia macam ni. Yang pertama, kita kena make sure emas pelaburan kita tu patuh syariah. Itu yang basic. Okay. Kalau kita tak, sebab sekarang ni kita menghadapi ada banyak isu. Dengan isu scamnya, dengan scammer dan sebagainya, macam-macam lah. Kata emas pelaburan, menjanjikan bulan dan bintang. Masuk RM10, untung RM1,000. Kan? Yeah. Jadi kita sebagai Muslim, kita kena cakna lah, kita kena ambil tahu tentang ni. Yang pertama untuk pelaburan emas ni, sebab emas ni ribawi item, adalah bahan ribawi, sangat sensitif lah. Ribawi tu kalau kita faham, kalau saya cakap tadi nilai dia hampir setiap hari bertukar, hampir 20 minit bertukar. Jadi bila sifat dia tu sentiasa bertukar, jadi kita kena merujuk kepada orang yang pakar tentang ribawi item ni. Jadi yang pertama syarat dia mesti patuh syariah. Jadi kemudian yang kedua, kalau dia tidak patuh syariah, dia kena melalui satu proses dipanggil kaedah pembersihan. Kalau dan yang kedua, yang ketiga, kalau ada satu pelaburan emas yang dia nama pelaburan emas, tapi dia end of the day dia tak tukar pun kepada fizikal emas. Dia biar je. Dia biar je jadi macam numbers. Jadi yang itu dia boleh dizakatkan mengikut zakat simpanan. Dia tak jadi zakat emas. Dia tak jadi zakat emas. Sebab kalau kita kata pelaburan emas, dia mesti emas. Kalaupun dia numbers dalam akaun, tetapi dia mesti berupaya ditukarkan kepada fizikal emas. Sebab end of the day, emas fizikal tu kita nak. Jadi, kalau emas digital itu, emas pelaburan itu dijadikan fizikal, akan kena zakat emas. Yeah. Kalau dibiarkan digital, dia kena zakat simpanan. Okey, itu yang kita kena fahamkan. Sebenarnya, Prof, itulah bila kita bercerita-cerita ni seronok, dah lebih masa dah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita banyak lagi benda nak tanya, dan ramai sebenarnya yang tanya soalan dekat Facebook ni, jadi tak sempat kita nak tanya dengan Prof. Boleh nanti kita datang sekali lah, Prof. Boleh. Cerita pasal zakat-zakat lain pula. Boleh. Sedikit kesimpulan Prof berkenaan dengan topik ini. Saya nak simpulkan bahawa zakat ni ada inspirasi yang tersendirilah. Di mana inspirasi itu adalah dia membersihkan, menyucikan harta, menyuburkan. Kita ambil gambaran macam inilah. Kalau pokok kita nak subur, kita kena potong. Lagi kita potong, lagi bersubur dia, kan? Betul. Begitulah zakat. Kena jaga. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Fuada Johari di atas kesempatan kita belajar mengenai zakat emas hari ini. Nampak tak kita dapat ilmu sedikit hari ini, kan? Jadi itu ilmu emas, zakat emas. Kejap lagi kita ada ilmu infak harta. Banyak sebenarnya hari ini kita nak bawakan kebaikan kepada penonton Malaysia. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum, kembali bersama Malaysia hari ini, dan tadi kita ada cerita pasal infak. Kita nak tahu, nak dapatkan sedikit ilmu mengenai infak harta ini. Jadi kita bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Sheikh Roslan, AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi kita nak tahu ni Ustaz ni, macam mana sekarang ni perkembangan terkini dan juga jumlah kutipan untuk infak Masjid Kota Warisan Sepang sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haziq dan seluruh penonton Malaysia hari ini yang dirahmati Allah. Pada pagi Jumaat yang berkah ini, saya ingin mengambil perhatian para penonton sekalian. Jangan tukar channel lagi. Kerana kita nak berkongsi satu peluang untuk memperolehi ganjaran yang besar di hari akhirat melalui infak pembinaan Masjid Kota Warisan. Dan insya-Allah masjid ini bakal menjadi manfaat kepada 32,000 penduduk Kota Warisan yang bersesak-sesak pada setiap minggu untuk menunaikan solat Jumaat. Hari ini ada yang menunaikan solat Jumaat berbumbungkan langit. Kita tak pasti cuaca semasa. Ada ketika panas, ada ketika hujan dan sebagainya. Jadi dengan pembinaan masjid ini, ia mampu memberikan keselesaan kepada 32,000 penduduk, dan bahkan jangkaan penduduk akan meningkat kepada 100,000 menjelang 2030, dan 90% penduduknya adalah masyarakat Islam. Hari ini
saya dengan besar hati membawa suara dan harapan penduduk Kota Warisan untuk merealisasikan Masjid Kota Warisan yang bakal menjadi masjid pertama di Kota Warisan. Oleh itu sahutlah firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersama kita berbondong-bondong membantu dalam jalan ketakwaan dan kebaikan dengan pembinaan masjid ini. Kerana masjid ini akan memuatkan 3,000 orang jemaah serta dilengkapi dengan dewan serbaguna yang mampu memuatkan 500 orang dan juga 1,300 pelajar kafah. Ia bukan sekadar masjid, tapi ia adalah sebuah kompleks yang memenuhi keperluan masyarakat di Kota Warisan. Cuma buat masa ini kita masih dalam proses mengumpul dana dan kita tidak boleh memulakan apa-apa aktiviti pembinaan selagi tidak mencapai 50% kutipan infak dari kos pembinaan. Kerana kos pembinaan masjid ini berjumlah RM25 juta. Dan jumlah terkini adalah jumlah kutipan terkini bernilai RM5.8 juta. Sekiranya kita mencapai 50% dari kos anggaran pembinaan masjid pada tahun ini, maka pada tahun ini juga kita boleh mulakan pembinaan. Kerana ini peraturan yang diletakkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kerana itu untuk merealisasikan masjid ini yang menjadi harapan masyarakat Kota Warisan di Kota Warisan ini, kami memerlukan sumbangan dan sokongan dana daripada dermawan hartawan para penonton Malaysia hari ini. Dan daripada pihak Jabatan Kuasa Pembinaan, kita membuat kutipan pada setiap minggu dari masjid ke masjid pada setiap hari Jumaat dengan jumlah kutipan RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Jadi melihat kepada graf kutipan ini, kami sangat-sangat memerlukan bantuan infak dan dana dari para penonton sekalian. Oleh itu, ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera, boleh ambil gambar siap-siap buat simpanan, letak favorite dalam handphone. Dan yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Ketiga, kita juga menerima cek dan juga bank draft. Dan keempat, kita mengalu-alukan kedatangan ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan yang terletak di Kota Warisan berhadapan dengan Surau Al-Hijrah Kota Warisan, insya-Allah. Ya, banyak cara sebenarnya untuk kita infakkan harta kita ni. Jadi mungkin orang nak tahu kelebihan dan juga kebaikan kita berinfak dan bersedekah ni. Lagi-lagi besok kita nak Nisfu Syakban ni, Ustaz. Mungkin ada orang kata ekstra ganjarannya apabila kita berinfak ni. Baik, insya-Allah. Kita orang Islam, orang yang beriman, diajar dan dididik untuk ada visionary akhirat. So, kita akan memberikan perhatian dan kecaknaan segala perkara yang boleh memberikan manfaat pada hari akhirat kelak. Mudahnya kita orang Islam kena celik akhirat. Sebab kita tahu dunia ini adalah jambatan ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat untuk kita menanam benih. Akhirat kita menuai hasil. Akhirat disebut sebagai yaumul hisab, bukan yaumul amal. Esok hari akhirat baru nak beramal, baru nak sedekah, baru nak sembahyang, tak dah. Bukan tempat dia. Di dunia ini tempat dia. Sebab itu antara persediaan, persiapan orang-orang yang beriman, dia akan bersedekah. Sebab dengan bersedekah ia dapat mengelakkan dirinya daripada memasuki api neraka. Dan itu perjuangan kita di dunia untuk mengelakkan diri kita daripada terperangkap ke dasar api neraka. Sebab Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhilah api neraka walaupun bersedekah dengan sebiji kurma. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tasaddaqu fa inna sadaqah fikakukum minan nar. Bersedekahlah kamu, sesungguhnya sedekah itu melepaskan kamu daripada api neraka Jahannam. Dan yang menggembirakan, sedekah kita ini akan melindungi kita pada hari perhitungan di padang mahsyar. Hari itu semua orang manusia daripada zaman Nabi Adam sehingga akan datang berkumpul menunggu untuk ditimbang dan diperiksa amal. Semua manusia berdiri dalam keadaan tidak berpakaian sedangkan matahari berada di atas kepala yang jaraknya bergantung kepada amalan masing-masing. Dalam hiruk-piruk itu, orang yang bersedekah akan dilindungi oleh teduhan naungan daripada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, kullu amri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsalu bainan nas. Pada hari kiamat kelak, setiap orang bernaung di bawah bayangan sedekahnya sehingga ditetapkan keputusan, sehingga selesai perhitungan antara manusia. InsyaAllah orang-orang yang bersedekah ini akan memasuki syurga kelak melalui pintu sedekah. Kerana kemuncaknya, kata Nabi SAW, man bana masjidan lillah kama fahsi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang suka bersedekah terutama untuk pembinaan masjid, ada jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Ustaz. Jadi
sedekahlah sekarang ini, infakkanlah harta anda mengikut cara-cara yang ada sekarang di sini. Dan juga Ustaz mungkin ada pesanan terakhir untuk penonton-penonton MSI. Kita berbesar hati meraihkan seramai mungkin pewakaf infak bagi pembinaan Masjid Kota Urisa ini. Dan mudah-mudahan dengan kurniaan keberkatan harta yang kita perolehi daripada Allah Ta'ala ini menjadi asbab kita mendapat redha Allah Ta'ala. Dan yang terakhir saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan jutaan penghargaan kepada para penyumbang daripada penonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, kesenangan, keberkatan, kerahmatan di dalam hidup kita. Dan bantulah kami untuk menyebarkan maklumat berkenaan dengan pembinaan Masjid Kota Urisa ini kepada saudara mara, kawan-kawan, jiran handai dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ia menjadi jariah sesama kita, insyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan di atas perkongsian mengenai infak harta pagi ini bersama kami di MSI. Dan kejap lagi kita ada cerita mengenai simpanan. Terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kalau tadi kita dah cerita tentang pelaburan emas, ini pelaburan yang paling senang dan selamat iaitu ASB. Untuk bercerita lebih lanjut, kita bersama dengan Cik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif dari ASNB. Terima kasih bersama kami pagi ini. Terima kasih, Rina. Cik Mu sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, kita nak cerita tentang produk pelaburan yang sangat dikenali ramai ni, iaitu ASB, dan ramai yang ada akaun ASB. Bila dah ada akaun ASB ni, Cik Mus, mereka beranggapan kalau tak ada ASB, memang rugi. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ni kan, bila kita ada banyak produk pelaburan, kita ada bank digital, adakah masih lagi relevan untuk kita katakan ASB ni kalau tak ada, rugi? Masih lagi relevan. Okey. Kerana kita dah menjual ASB ni selama 33 tahun. Dan produk ini adalah yang sangat simple. Beli RM1, jual RM1. Okay. Jadi dalam arti kata bila nak keluarkan duit, boleh keluarkan duit. Okay. Jadi produk ni sekiranya kalau kita ceritakan kepada pelabur-pelabur di luar negeri, diorang kata produk ni memang bagus sangat. Jadi diorang kata boleh kita invest. Kita kata tak boleh sebab ini hanya untuk Malaysian saja. Jadi kita punya mandat memang untuk meningkatkan kedudukan kewangan rakyat, seterusnya sehingga generasi lah. Jadi memang masih lagi relevan. Okey, masih lagi relevan, masih lagi ada banyak kelebihan dan juga kepentingannya. Banyak. Baik, bila sebut tentang melabur ataupun pelaburan, pastinya semua orang nak untung. Tak ada orang langsung yang nak rugi, Cik Mus. Tapi tak boleh salah langkah lah. Kalau salah langkah, memang akan jadi rugi. Kalau boleh, mereka ni nakkan pelaburan yang cepat pulangannya, dividennya tinggi. Tetapi bagaimana mungkin perlu pemahaman pelaburan untuk kita mula ni? Ya, yang ini memang selalulah ramai orang dia keluarkan social media, dia kata dia masuk 1,000 dapat beberapa ribu. Betul. Tetapi itu adalah dia mengambil risiko yang tinggi. Yang kita tak dengar orang letak 10,000 hilang 10,000. Jadi untuk secara umumnya sekiranya kita nak mulakan untuk invest, savings, kita kena tanya sendiri apakah objektif kita? Nak pergi kahwin ke? Okay. Nak beli rumah ke? Betul. Untuk hari tua ke? Untuk cucu kita ke? Jadi bila kita ada satu objektif, kemudian kita tanya lagi, apakah risiko saya? Okay. Saya nak risiko tinggi ke nak risiko rendah? Kalau risiko tinggi, kita punya pulangan tinggi insya-Allah lah. Okay. Kalau risikonya macam saya tak nak hilang duit lah. Jadi pulangan dia akan kurang sikit. Jadi seperti saya cakap tadi, macam ASNB ni, produk ASB adalah yang berisiko rendah. Dia tidak tinggi, risiko rendah. Jadi pulangan dia mungkin daripada pandangan orang lain tidak bagus, tetapi memang bagus. 5.25 kita bagi dividen tahun lepas. Jadi sekiranya kita tengok, nombor 1, apakah objektif dia? Nombor 2, apakah risiko dia? Dan kalau boleh, tengok yang apa yang kita senang nak buat macam ASB. Nak membeli pun lagi senang. Kita ada di mana-mana saja. Semua tempat, app ada, di bank-bank pun ada. Dan kalau nak keluarkan hari ini pun boleh. Setengah-setengah pelaburan kena tunggu. Kena tunggu maturity baru boleh keluar. Baru boleh keluarkan. Jadi produk-produk kami memang untuk sesuai untuk semua rakyat Malaysia. Pakcik, makcik, adik, anak dan segalanya lah. Okey, itu yang paling senang sebenarnya. Dan beruntungnya sekarang ni sebab semuanya di hujung jari. Jadi memudahkanlah kepada pemilik-pemilik unit ASB itu sendiri. Tapi kita nak tahu juga bagi mereka yang menjadi pelabur yang baharu ini, apakah tips yang boleh kita kongsikan untuk dalam suasana kita nak menyimpan dan juga melabur dengan ASNB ini?
Okey. Jadi macam saya cakap, kita ada digital channel di mana kita boleh download app. Dan gunakan sepenuhnya app fungsi di app tu. Kita boleh juga melabur di bank-bank terutamanya macam Maybank, CIMB, RHB, Affin Bank, Pos Malaysia pun ada. Jadi senang nak masuk. Jadi sekiranya kita nak mulakan, kalau boleh kita mulakan ikut mampu dululah. Jangan mulakan dengan banyak sikit. Sekiranya kita student, kita mampu RM10 seminggu. Jadi kita akan letakkan RM10 seminggu melalui digital channel. Tak apa kalau amount tu kecil Tak apa. Jadi kita punya investment ni memang senang sebab orang akan minta RM1,000 untuk investment mereka yang lain. Kami RM10, RM20 pun boleh. Gunakan aplikasi app, masukkan auto labur, masuk RM10. Bila dah ada allowance lebih sikit ke ataupun dah ada banyak sikit, letaklah RM20, RM30. Yang ni sebenarnya tak mahal sebab selalunya saya perhatikan rakan-rakan budak-budak sekolah ni kalau minum kopi-kopi yang mahal tu dah RM16. Setuju. RM16. Jadi kalau satu hari itu boleh buat RM16, ni seminggu RM10 memang berpatutan. Jadi itulah yang kita kata terus melabur RM10 pun tak apa seminggu. InsyaAllah setahun kemudian kita akan nampak kita punya pulangan. Kemudian 2 tahun dengan faedah compound dia lagi banyak. Ya, jadi itulah tips-tips kita, gunakan digital. Masukkan RM10 ke RM20 setiap minggu atau setiap bulan dan jangan lupa gunakan digital channel kita kalau boleh. Senang. Baik. Tapi kan bila kita sentuh tentang ASB ni juga kita tak larilah daripada bercakap tentang pembiayaan ASB itu sendiri. Betul. Dan adakah sebenarnya perlu untuk kita meminjam ataupun melabur ataupun sebenarnya lebih baik melabur secara tunai saja Cik Mus? Okey, memang kita beri peluang untuk secara pembiayaan ataupun secara tunai. Dia begini, tak ramai orang ada RM10,000 atau RM20,000 untuk melabur sekarang. Jadi mereka perlukan pinjaman untuk melabur secara terus. Satu option adalah cash. Macam saya cakap tadi, RM50 seminggu atau RM200 sebulan atau RM100 sebulan. Cash. Masukkan mengenai app ataupun portal ataupun di bank, senang. Tetapi setengah orang dia nak cepat sikit. Tetapi bila you ambil loan daripada bank tu, you tak boleh keluarkan duit seperti you masukkan cash. Jadi kalau you masukkan cash, minggu depan ada emergency, boleh keluarkan. Tetapi kalau you ambil loan, ada emergency loan tu tak boleh digunakan lah sebab you ada perjanjian dengan bank. Jadi setiap individu, setiap pelabur ni kena fikir dulu, saya nak banyak tetapi tak boleh nak keluarkan, ataupun saya nak flexibility, saya nak masuk dan saya nak keluar bila-bila, takut emergency. Jadi ada 2 cara. Dia tak semestinya satu cara lebih baik daripada yang satu lagi. Ikut pelabur. Apa yang dia perlukan dan apa matlamat. Ingat matlamat dia. Kalau nak beli rumah, lama sikit kan. Jadi loan tu mungkin boleh lah. Tapi kalau setakat nak 2-3 tahun punya savings, cash bagus juga. Baik. Jadi ada beza sikit. Baik, sebelum kita nak berakhir, Cik Mus nak tanya satu soalan yang sangat penting ini. Ada tanggapan yang mengatakan ASB pembiayaan sekarang rugi kerana dividen ASB kita tak boleh nak rolling dividen tu. Bagaimana? Okey, jadi masalahnya orang suka rolling. Kita bagi peluang untuk pembiayaan supaya macam saya cakap tadi, kita nak masa panjang. Kita tahu kita akan kahwin 5 tahun, 6 tahun kemudian nak berumah. Jadi kita pinjam loan, maybe RM10,000, RM20,000 atau RM50,000, kita bayar bulan-bulan. Bila hujung 5 tahun atau 10 tahun tu dah ada duit, kita ada duit untuk nak beli rumah atau nak kahwin. Jadi itu yang penting. Tetapi sekiranya orang tu nak rolling, jadi dia akan rugi. Tapi dia tak sebenarnya rugi banyak lah. Sepatutnya kalau loan tu dia bagi 4.5%, saya bagi 5%, beza dia 0.5%. Tetapi ingat, kalau bank negara naikkan OPR, loan tu tahunan tu akan naik juga. Jadi dia tak flat, dia akan naik turun. Risiko tu kena ditanggung oleh pelabur. Jadi kami kata sekiranya adalah untuk jangka panjang, memang bagus. Sekiranya untuk rolling, kita tak galakkan. Dan pastikanlah sekiranya gaji RM3,000 tu, janganlah ambil loan yang bayar sebulan RM1,000. Ambillah yang 10%, mungkin RM300 yang mampu bayar. Apa yang mampu bayar, ambil je sebanyak loan tu. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Sekiranya tak mampu, bila interest naik, memang ada problem. Akan bebanan. Baik.
Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB untuk perkongsian berkenaan dengan ASB ni yang sememangnya senang dan juga mudah. Terima kasih sekali lagi Cik Mus. Terima kasih, Rina. Kita nak bersama dengan rakan saya Haziq, ada perkongsian katanya. Silakan. Ya, saya berada jauh sekarang ini. Wah, tak jauh sangat pun. Saya kat sebelah aja. Jadi jangan lupa apa yang kita kongsikan kepada anda hari ini semua lengkap daripada segi zakat, pelaburan, ada segi infak, sedekah, semua kita dah share kepada anda. Jadi apa kata kita rebutlah. Lagi-lagi kita nak masuk ke malam nisfu Syakban. Nampak jauh sangat ni So Rina, besok nisfu Syakban, jadi kita perbanyakkan amalan ibadah kita. Ekstra, gandakan. InsyaAllah. Dan pastinya hari Isnin kami kembali lagi untuk membawakan topik tentang beras madani. Beras. Memang topik hangat ni. Topik hangat. Jangan ke mana-mana untuk hari Isnin ini. Perkongsiannya cukup menarik. Kita kongsikan bersama dengan anda. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di Facebook. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salahkah keteguhan iman?